Kita sambung kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Ini yang Jawi ke surat 107. Ini yang Rumi ke surat 200. Baik, yang lepas kita dah bahaskan 2 minggu kalau tak silap sabda Rasulullah tentang idza sa'alta fas'alillah. Artinya apabila meminta engkau maka minta olehmu akan Allah. Maknanya hati kita mesti minta kepada Allah Ta'ala. Zahir, dari segi zahir boleh kita minta dengan makhluk, minta tolong dan sebagainya, tapi hati kita mesti minta dengan Allah Ta'ala. Dan hati kita juga mesti percaya bahawasanya yang beri manfaat mudarat Allah Ta'ala. Baik, dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzas ta'anta fasta'in billah. Artinya lebih kurang, dan apabila engkau hendak meminta tolong, yakni atas sesuatu daripada pekerjaan dunia dan akhirat, maka minta tolong olehmu dengan Allah. Kerjaan dunia tu seperti yang perusahaan dunia lah. Yang pertama sekali mungkin nak belajar murid-murid IPSR, murid-murid PT3. IPSR tak ada tahun ni tak apalah. PT3, SPM PT3 pun tak ada. SPM, STPM, STAM dan sebagainya, minta kepada Allah Ta'ala. Dan akhirat, kerjaan akhirat, dah lepas minta kerjaan dunia tadi tu sampai SPM, dah lepas SPM, STPM, minta masuk universiti pula, dah keluar universiti minta cari kerja pula, dah dapat kerja minta apa? Lepas kerja, dah ada kerja, dapat duit, nak apa? Duit dulu. Memang duit lah, kerja dapat duit lah. Dah dapat kerja, dah dapat duit, minta kahwin. Yang kahwin dulu, beli rumah dulu. Beli rumah, tak kenderaan, beli kenderaan, memang makin kuat Kemudian dah beli rumah, baru beli rumah, bukan beli rumah, isikan rumah tu dengan orang rumah. Tak? Baik. Kemudian pekerjaan akhirat, seperti minta tolong taat, dapat mentaati perintah Allah, dapat meninggalkan larangannya, kemudian dapat menuntut ilmu agama. Kalau kita beramal tanpa ilmu, rugi. Beramal tanpa ilmu rugi. Baik, maka minta tolong olehmu dengan Allah, minta tolong dengan Allah Ta'ala, kerana ia jua, Allah jua yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala yang berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu perkara. Maknanya bukan Allah Ta'ala ni paling berkuasa, yang lain berkuasa juga. Tidak. Hanya Allah yang berkuasa ke atas setiap sesuatu, yang baik atau yang buruk. Kalau kita belajar tauhid, dalam kitab Tahqiqul Maqam, dalam kitab Tahqiqul Maqam, ulama tauhid menegaskan, jangan kita cakap bahawasanya tak ada kuasa lain yang sama dengan kuasa Allah. Jangan cakap macam tu. Salah ke Ustaz ayat tu? Ulama cakap salah. Saya ulang balik. Jangan kamu cakap tak ada kuasa yang lain yang sama dengan kuasa Allah. Ulama tauhid kata jangan cakap macam tu. Kenapa? Sebab kalau awak cakap macam tu, seolah-olah selain Allah Ta'ala tu ada kuasa, cuma tak sama dengan Allah Ta'ala. Ni kuasa syaitan melawan kuasa Allah. Ni kuasa Gondorawa melawan kuasa Allah. Ni kuasa jin melawan kuasa Allah. Lagi apa? Dibanding-banding. Jangan kau cakap macam tu, kata ulama tauhid dalam kitab Tahqiqul Maqam. Maknanya kalau cakap macam tu, selain Allah Ta'ala ada yang berkuasa. Tapi nak cakap macam mana? Ulama sambung ayat bawah dia, cakap hanya Allah yang berkuasa.
Pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah jin syaitan semua tu ada kuasa sendiri. Bukan jin syaitan saja, seolah-olah kita manusia ni pun ada kuasa sendiri, ada pilihan sendiri. Hakikat pilihan kita tu Allah yang tentukan, baik ke buruk. Perbuatan kita bergerak dan sebagainya Allah yang gerakkan, baik atau buruk. Baik, sambung Dia tasawuf ni memang berkaitan dengan tauhid. Ustaz ni nak ajar tasawuf ke ajar tauhid, dia memang berkaitan. Memang berkaitan. Jadi memang selang-seli sikitlah. Dan pada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya lebih kurang mafhumnya, loba olehmu, loba ni tamak, tamak olehmu atas barang yang memberi manfaat akan dikau. Tamak tu boleh jadi baik dan boleh jadi tak baik. Kalau tamakkan harta itu kurang baiklah. Yang disuruh tamak oleh Rasulullah ni tamak apa? Tamak perkara yang memberi manfaat. Dan minta tolong olehmu dengan Allah, jangan lemah engkau. Dan barang siapa meninggalkan meminta tolong dengan Allah dan meminta tolong ia dengan yang lain daripada Allah, menyerah akan dia Allah Ta'ala kepada orang yang ia minta tolong dengan dia, maka tiadalah dapat penolongnya dan hinalah ia. Ini kalau tak minta tolong langsung dengan Allah Ta'ala, pun kena jaga-jaga juga. Jangan kita mentang kata boleh minta tolong dengan manusia, dalam hati minta dengan Allah Ta'ala, sampai minta dengan Allah Ta'ala lupa pula. Jadi kena seimbang. Minta tolong dengan makhluk boleh, tapi dalam hati minta dengan Allah Ta'ala. Kalau kita doa sahaja tak berusaha, seolah-olah kita pegang hakikat tauhid saja, membuang syariat, tidak memegang pada syariat, zahir syariat. Jadi dua-dua kena buat. Doa tu pun satu usaha. Doa tu pun satu usaha. Bekerja, cari rezeki, cari duit, itu pun usaha juga. Dua-dua usaha. Dalam hati hakikat tauhid yang beri manfaat mudarat, yang beri rezeki Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap barang yang diqadakkan dia, diqadakkan tu ditakdirkanlah oleh Allah Ta'ala, maka sabit tetap ia, tak dapat tiada, mesti, tak dapat tiada tu mesti. Seperti bahawasanya barang yang ada pada ilmunya, takdir Allah tak berubah, takdir Allah tak berubah. Maksud ayat ni, takdir Allah takkan berubah, seperti mana pada ilmunya, maka iaitu sabit, tetap lagi hampir. Dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau, kemudian daripada tuntutnya, maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntut. Maknanya takdir tu dah tetap, tak berubah. Tapi apa nama ni, Allah Ta'ala jadikan zahir syariat, kena minta lah. Zahir syariatnya kena minta. Kita nak sesuatu kena minta. Tak? Nak apa-apa kena minta. Anak nak sesuatu kena minta dengan mak bapak. Suami nak sesuatu kena minta dengan isteri. Minta apa sah? Apa-apalah minta lah. Minta apa-apa. Isteri pun nak apa-apa minta suami. Macam itulah. Jadi kita hamba Allah Ta'ala nak minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, nak sesuatu daripada Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, kena doa lah. Doa ni tuan-tuan, zahir syariat. Dalam syariat Islam disunatkan, digalakkan berdoa. Tetapi dibilas juga dari segi tauhid, bahawasanya doa itu tidaklah mengubah takdir. Cuma dari segi hakikat tauhid, doa itu pun dah masuk dalam takdir. Kalau dah takdir tak berubah, tak payah doa lah ustaz. Wajib doa juga, mesti doa juga. Bukan wajib, sunat. Mesti doa juga, sunat kita doa. Kenapa? Sebab doa itu pun dah masuk dalam takdir.
dan doa itu salah satu perintah Allah, syariat Islam. Kita ahlu sunnah wal jamaah wajib percaya hakikat tauhid dan zahir syariat. Jangan buang dua-dua, pegang dua-dua. Pegang dua-dua. Kalau kita pegang hakikat tauhid semata-mata, nanti jadi Jabariyah. Kaum Jabariyah macam mana? Jabariyah ni dia kata segala perkara Allah Ta'ala yang tentukan dan segala perkara Allah yang gerakkan. Itu betul lah, yang itu betul. Tapi sesatnya Jabariyah bila dia kata kalau buat jahat tak dosa, tak kena hukum, tak kena had potong tangan, tak kena. Kalau berzina tak dosa, tak kena hukum had apa, tak kena. Itu maksud Jabariyah tu. Dia nak menolak zahir syariat, hukum syariat. Dia hanya pegang tauhid, hakikat tauhid. Maka sesatlah Jabariyah ketika dia menolak zahir syariat. Dan jangan pula kita pegang zahir syariat semata-mata, tak pegang hakikat tauhid. Nanti jatuh pula kepada fahaman Mu'tazilah atau Qadariyah. Macam slow sikit. Kenapa tak tahu Baik. Jadi apa nama ni? Mu'tazilah atau Qadariyah pula dia mengatakan bahawasanya makhluk tu ada kuasanya sendiri. Bila makhluk ada kuasanya sendiri, bila buat baik Allah akan beri pahala, bila buat jahat Allah akan beri dosa. Sebab makhluk yang buat baik, makhluk yang buat jahat. Sebab itulah buat baik Allah bagi pahala, makhluk buat jahat Allah bagi dosa. Itu Mu'tazilah. Habis dosa pahala sebenarnya macam mana Ustaz? Itu Mu'tazilah punya fahaman. Kita buat baik Allah beri pahala, kita buat jahat Allah bagi dosa. Zahir dan hakikat. Maknanya Allah Ta'ala beri pahala dan dosa tu tengok atas amalan kita. Memang betul atas amalan kita. Tak ada orang yang Allah Ta'ala beri pahala, dia tak buat baik, Allah Ta'ala dia buat baik Allah Ta'ala mesti bagi pahala, dia buat jahat Allah Ta'ala mesti bagi dosa. Itu fahaman Mu'tazilah. Habis Ahlu Sunnah macam mana Ustaz? Ahlu Sunnah begini, adapun Allah Ta'ala beri pahala dan Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, itu atas belas kasihan, rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, bukan sebab amalan makhluk, amalan manusia. Sebab yang berkehendak buat baik itu Allah yang tentukan, dan Allah yang gerakkan dia buat baik. Jadi pahala Allah Ta'ala beri itu bukan sebab dia makhluk tu sendiri yang buat baik, Allah yang gerakkan. Maka pahala yang Allah Ta'ala beri dan Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, itu rahmat, kasih sayang, belas kasihan Allah Ta'ala. Manakala dosa Allah Ta'ala berikan pula kepada makhluk dan Allah Ta'ala masukkan dalam neraka, itu adalah keadilan Allah Ta'ala. Keadilan Allah Ta'ala. Adil ke Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala adil yang awak faham macam mana? Adil yang saya faham ni, kalau kita ada 2 orang anak, kita beli kek air jadi ataupun beli hadiah, kek tu belah 2, seorang 1, itu adil. Itu untuk makhluk mungkin sesuai. Adil bagi Allah Ta'ala maksudnya hak milik Allah Ta'ala. Kalau satu orang Allah Ta'ala berikan dosa dan Allah Ta'ala sumbat ke dalam neraka, itu hak milik Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh persoalkan, dan tak ada satu perkara pun dekat dunia ni yang bukan hak milik Allah. Kalau ada, tolong beritahu saya. Fikirkanlah, kan, kalau boleh. Kecil pun tak apalah, satu perkara walaupun kecil bukan hak milik Allah, bukan Allah yang jadikan, Allah Ta'ala tak nak, benda tu ada juga. Nasihat saya, jangan dipikirkan, putus urat otak tu kan. Jangan difikirkan, memang tak ada. Jadi kita pegang dua-dua, hakikat tauhid dan zahir syariat. Macam khutbah Jumaat tadi kan, kita hendaklah bersatu padu, umat Islam hendaklah bersatu padu dengan akidah yang betul. Kalau akidah yang salah, kita tak boleh nak bersatu.
Nak tahu akidah yang betul, tak ada cara lain. Belajar berkitab, belajar berkitab, belajar berkitab. Sebab dah banyak kali cakap lagi. Dah berbuih mulut dah cakap lagi tak apa. Berdarah telinga ustaz dengar je tak apa, berdarah tak apa. Sebab kita tak jumpa Rasulullah, tak jumpa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, direct tak jumpa. Jadi nak tahu ajaran mereka yang sebenar ni macam mana, ajaran Islam yang sebenar, melalui kitab-kitab para ulama, tak ada cara lain. Itulah caranya. Tak, memang tak ada cara lain. Lagi satu, sumber agama Islam, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Benda ijma' ulama ni senang je. Ijma' ulama, dua perkataan sahaja. Maknanya kesepakatan ulama, ataupun ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh ulama, hadis yang disyarahkan oleh ulama. Senang je maknanya, tapi nak masuk dalam hati tu susah. Tu sebab ajaran sesat banyak. Sampai sekarang masih ada, memang sampai kiamat ada. Soalnya sekarang ni kita nak jaga diri kita, ahli keluarga kita, kalau boleh jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, semampu yang boleh daripada ajaran sesat. Caranya macam mana? Belajar dari Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Dan caranya tu, SOP-nya tu daripada kitab-kitab dulu. Belajar daripada kitab yang mudah, kitab yang senang, kitab Melayu banyak. Kemudian nanti dah pandai belajar bahasa Arab, kitab Arab. Kemudian nanti dah pandai belajar pula tafsir. Kemudian belajar pula hadis tu. Bahrul Madi tu pun masih bahasa Melayu. Syarah hadis. Belajar hadis. Itu peringkat-peringkat dia. Bukanlah maknanya kita kaji Al-Quran, kita kaji hadis tu, kita buka sendiri Al-Quran, ataupun tak pandai bahasa Arab, buka terjemah, buka terjemah, faham sendiri habis. Bukan tu cara mengkaji Al-Quran. Cara mengkaji Al-Quran tu baca kitab-kitab para ulama dulu yang wajib dipelajari, tauhid, fikih, tasawuf. Tiga ni. Dah belajar tauhid, fikih, tasawuf, baru masuk kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir. Itu cara mengkaji Al-Quran, cara mengkaji hadis. Baik, sambung. Macam tu ke ustaz? Boleh buat contoh lain. Contoh lain, belajar akademik senang. Belajar akademik. Satu orang dia nak mengkaji tentang fizik. Kita nak mengkaji tentang fizik, contohnya, adakah sejak lahir tu nak masuk darjah 1 tu terus belajar buku asal fizik? Boleh. Boleh tu boleh, dapat tu belum tentu. Belajar tu boleh, dapat belum tentu lagi. Darjah 1 fizik ni belum lagi. Fizik tu tingkatan 4. 1, 2, 3 pun tak belajar lagi fizik tu. Umur dah 16 tahun baru belajar fizik. Itu pun kalau science stream. Kalau awak art stream tak payah tengok buku fizik, pening kepala je. Ya tak? Kemudian dah belajar tingkatan 4, itu baru buku pertama fizik tingkatan 4 baru belajar. Dah pandai baca, dah pandai mengira, dah pandai apa lagi? Membaca, mengira. Dah pandai bahasa Inggeris. Tulis, menulis je. Baru belajar masuk fizik. Bahasa Inggeris pun dah pandai sikit-sikit. Nanti masuk tingkatan 5. Dah masuk tingkatan 5, dah SPM. Kalau nak sambung belajar matrik, itu paling baik matrik. Setahun je. Itu pun senoning kepala. 2 tahun punya pelajaran jadi 1 tahun. Nak relax sikit tingkatan 6, ambil fizik lagi. Tingkatan 6 sekarang dah senang. Dulu 2 tahun pelajaran, 1 hari 1 kali exam STPM. Sekarang tak, dia dah macam sistem universiti, SEM 1, SEM 2, SEM 3. Senang. Belajar 5 bulan, periksa. Belajar 5 bulan, periksa. Belajar 5 bulan, periksa. Senang. Campurkan markah. Masuk universiti, ambil kos fizik. Itu baru kaji lebih dalam sikit tentang fizik.
teori-teori fizik. Tak, vektor lah, vektor je yang saya ingat, fizik yang tak ingat. Adalah merasa belajar tentang 4-5 fizik, sains stream, tingkatan 6 ambil sastra. Kemudian dah ambil ijazah, sambung lagi master, dah ambil master fizik, sambung lagi PhD, dah sambung PhD, baru jadi Profesor Madya. Dah ambil Profesor Madya bagian fizik, baru naik Profesor. Kalau boleh lagi jalan lagi, naik lagi Profesor Emeritus. Dah Profesor Emeritus, dah meletus dah kepala tu. Tu paling tinggi dah. Itu cara ataupun SOP nya nak belajar fizik. Sama juga dengan belajar agama. Ibaratnya macam tu, nak senang faham. Kalau tak faham juga tak tahulah. Kenapa kena cakap macam ni, Ustaz? Pengalaman hidup lah. Saya seumur 35 tahun ni, masa saya ngajar kat Masjid Kopok, yang tuan-tuan yang selalu pergi kat Masjid Kopok tahulah. Kan ada sekali Haji Syam tu kan tanya, saya ngajar masa tu tauhid bab satu orang buat dosa besar, meninggal dunia, dia masih lagi Islam, dia tidak kafir. Satu orang Islam, dia buat dosa besar. Contoh dosa besar, meninggalkan sembahyang. Contoh senang, meninggalkan sembahyang dosa besar, bukan dosa kecil. Dia masih lagi Islam selagi mana dia tak nafikan kewajipan sembahyang. Ada orang berfahaman, siapa-siapa buat dosa kecil, iman luntur. Siapa-siapa buat dosa besar, iman tercabut. Iman tercabut maknanya bukan Islam tau. Iman tercabut itu maknanya bukan Islam. Kalau di Islam murtad, itu iman tercabut. Jadi ada orang sudah faham buat dosa besar, iman tercabut, maknanya jatuh kafir, murtad. Salah fahaman begini. Saya ajarlah kitab tauhid. Jadi ada satu orang, pakcik lah kiranya, pangkat bapak lah dengan saya, suarakan hadis ni. Ada hadis, Ustaz, siapa-siapa orang yang kafirlah orang yang mencuri ketika dia mencuri. Panjang hadis tu, saya ambil sikit. Kafirlah orang yang mencuri ketika dia mencuri. Jadi saya minta masa tu kuliahnya maghrib isyak je, pendek. Jadi nak jawab tak sempat, minta tangguh minggu depan. Minggu depan saya bawakan hadis. Rasulullah kata, siapa-siapa mengucap 2 kalimah syahadah masuk syurga walaupun dia mencuri. Jadi saya tanyakan pakcik tu, hadis yang pakcik bawa tadi kata kafirlah orang si pencuri ketika dia mencuri. Hadis yang saya bawa ni pula, siapa-siapa mengucap 2 kalimah syahadah dia masuk syurga walaupun dia mencuri. Jadi macam mana ni pakcik? Mana saya tahu, Ustaz dah jawab. Dia buat macam tu lah dialognya. Jadi saya tanya dan saya jawab. Memang saya tahu dia tak tahu jawab. Supaya nak bagi tahu, nak bagi kesedaran dekat dia. Belajar agama ni bukan terus belajar hadis, bukan terus belajar Al-Quran, bukan. Sebelum tu saya tanya, pakcik dapat hadis tu daripada mana? Google. Oh, patutlah. Bukan SOP yang betul lah belajar agama macam tu. Ambil ayat Quran, tak pandai bahasa Arab, ambil terjemah, faham sendiri. Ambil hadis, tak pandai bahasa Arab lagi, ambil terjemah, faham sendiri. Bukan cara, bukan cara. Dah saya basuh macam tu, baru saya beritahu jawapan. Hadis yang pakcik bawa tu ada. Hadis tersebut maknanya kalau satu orang pencuri tu, dia cakap mencuri ni tak dosa, boleh je, tak apa, kafirlah tak kala tu. Dia menafikan zahir syariat. Sedangkan mencuri itu dosa besar, satu perbuatan yang tak baik. Dia nafikan, ketika dia mencuri itu dia nafikan, jatuhlah kafir, murtad. Manakala satu orang yang tadi Rasulullah kata mengucap 2 kalimah syahadah dia akan masuk syurga walaupun dia mencuri. Kalau dia mencuri, dalam hati dia kata mencuri ni dosa, aku ni tak tahulah bila nak taubat mencuri, macam mana, nantilah insya-Allah akan taubat, tapi dosa tetap dosa. Ya Allah, tengah-tengah mencuri itu dalam hati dia, ya Allah, curi ni dosa, ya Allah. Dalam tangan dia menyeluk dompet orang, sap kan, jalan-jalan, dalam hati, ya Allah, dosa, ya Allah.
masih lagi Islam, kalau meninggal dunia tengah nak lepas mencuri je, puap melanggar kereta, meninggal tempat kejadian. Tak kala tu dia masih lagi Islam tetapi berdosa besar. Itu maksud hadisnya Pak Cik. Minggu depan terus tak datang sampai sekarang. Saya bukan nak marah dia, saya nak beritahu bahawasanya cara belajar tu step by step. Bersambung sini. Jadi kita belajar ni step by step. Ini kira nak cakap macam mana, ini kira pelajaran darjah 1 lah kalau akademik tu. Belajar kitab Melayu kan, baca je kan. Ini peringkatnya macam tu, ikut je lah, tak apalah kan. Darjah 1 pun kalau tak tahu juga kan. Budak darjah 1 kalau tak masuk sekolah, tiba-tiba turun naik darjah 2, boleh lulus? Tak boleh juga, tak boleh. Walaupun darjah 1 kena lalu juga. Baik, kecuali genius, budak genius ada kan. Tapi budak genius pun dia tak semua pelajaran kan. Yang apa nama tu, Adi Putra tu dia matematik je, BM, BI tu dia tak boleh, dia bukan tahap mesti, dia memang kena darjah 1 balik yang pelajaran tu. Dia matematik je tahap mesti. Baik, sambung. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap barang yang dikodokkan dia Allah Ta'ala, ditakdirkan Allah Ta'ala, maka sabit ia tak dapat tiada, mesti berlaku, tak berubah. Seperti bahawasanya barang yang ada pada ilmunya, pada pengetahuan Allah, maka iaitu sabit, tetap lagi hampir. Dan barang yang ditakdirkan Allah Ta'ala sampainya kepada engkau, kemudian daripada tuntutnya kena minta, maka iaitu tiada sampai kepada engkau melainkan dengan tuntut, melainkan kita minta doa. Dan tuntut itu pun setengah daripada qada Allah. Minta tu, tuntut doa itu pun dah masuk dalam takdir. Satu orang miskin, dia berdoa, dia berusaha, kerja siang malam, siang kerja kilang, malam kerja Grab, macam-macam lah, Grab food lah, Grab car lah, macam-macam. Kemudian dia doa, kemudian tahun depan dia jadi kaya. Usaha dia tu, doa dia tu pun dah masuk dalam takdir. Bukanlah maknanya dia miskin, kemudian dia doa berubah takdir. Tidak, memang dah masuk dalam takdir. Itu pun termasuk daripada qada dan qadarnya. Maka jika kepayahan suatu, maka iaitu dengan takdirnya. Dan jika membetuli sesuatu, maka iaitu dengan kemudahan daripadanya. Susah senang tu pun dah masuk dalam takdir. Tapi kita dituntut doa zahir. Itu sebab ahlu sunnah pegang dua-dua, hakikat tauhid dan zahir syariat. Dan sayugianya bagi manusia itu bahawa berusaha, kita kena berusaha. Nak dapat ilmu kena berusaha, nak dapat kerja kena usaha, nak dapat isteri yang cantik yang solehah, kena tambahlah solehah, dengan cantik aja. Cantik dah tua dah hilang. Cantik dan solehah, insya-Allah. Cantiknya hilang, solehahnya tak hilang, insya-Allah, ya tak? Baik. Jadi kena usaha. Dan jangan tidur jua. Jangan tidur aja. Kitab cakap ni, senang dia cakap kitab. Jangan tidur jua, asyik tidur je. Bahasa saya macam tu lah, asyik tidur je. Ada ke Ustaz orang tidur je? Ada. Dalam keluarga saya sendiri, malas nak cakap orang lain. Habis Ustaz tak nasihat, alah telinga je dah bebal dah tu. Dah apa, dah kebas dah. Mulut saya dah berbuih dah cakap. Ya tak? Kitab cakap senang je. Jangan tidur jua. Tidur je nak dapat ke apa, isteri cantik, amboi. Tidur je nak dapat kerja, kerja yang baik, gaji besar. Awak ni macam mana? Tak boleh. Kena usaha. Tapi dalam hati yang beri rezeki, yang beri jodoh Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berusaha dan mengambil sebab, seperti firman Allah Ta'ala bagi Siti Maryam alaihassalam. Siti Maryam nak dapat air, dia kena berusaha. Lari ke sofa, tak ada air. Lari ke Marwah, tak dapat air. Lagi 7 kali lagi. Daripada sofa ke Marwah 1 kali, ke sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Last kat maruah lah. Ya. Baik. Apa ayat Quran ni sini? Ayat Quran surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilayki bijiz'in nakhlah. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, dan kocakkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar, nescaya menggugur ia atas engkau akan buahnya. Ni bukan yang minta air tu, nak dapat buah. Nak dapat buah tamar tu tak boleh memanggil je tamar, oh tamar, tak boleh. Goyangkan pokoknya, jatuh. Durian jangan buat macam tu. Goyang, pap, jatuh atas kepala. Nanti jangan. Tapi nasib baik Allah Ta'ala jadikan pokok durian tu kita tolak pun tak boleh. Kalau Allah Ta'ala jadikan batang pokok durian tu macam pokok kelapa, tolak rap, tamat nyawa. Ambil kerja. Jadi Rasulullah SAW berusaha nak dapatkan buah tamar, kena goyangkan pokok tamar tu baru dapat buahnya. Itu dalil ayat Al-Quran. Allah Ta'ala suruh berusaha. Ni betul. Jangan pula kita guna ayat Quran, Allah Ta'ala tak mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum tu mengubah nasibnya sendiri. Ini kita kena usaha. Jangan macam tu. Salah ayat Quran tu awak guna. Kadang yang guna pondok pesantren. Allah. Seram kita. Dekat Indonesia lah. Tapi maknanya dia nadah kitab, belajar kitab. Belajar Arab. Kita Melayu baca, dia belajar kita Arab pun ada masalah juga. Dia gunakan pada murid-murid yang malas. Dia kata Allah Ta'ala tak akan mengubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Maknanya Allah Ta'ala ni, satu, Allah Ta'ala boleh ubah nasib. Yang kedua, bukan Allah yang ubah, makhluk sendiri yang ubah. Dua kesesatan kat situ. Ayat Quran tu betul. Makna ayat Quran tu bukan pasal tu. Itu tentang perjanjian masa mula-mula nak masuk Islam tu. Orang Madinah, orang daripada Madinah datang tu buat perjanjian dengan Rasulullah. Itu ayat Quran tu tentang tu. Jadi nak suruh orang malas supaya berusaha dengan ayat Quran. Ni Allah Ta'ala perintahkan Siti Maryam goncangkan pokok kurma untuk dapat buah kurma. Gunakan ayat yang betul. Dan lagi kata syair, apa maknanya? Adakah tiada engkau ketahui bahawasanya Allah Ta'ala berfirman ia bagi Siti Maryam, dan kocakkan olehmu kepada engkau akan pohon tamar, nescaya gugur daripadanya buah ruttab. Ruttab tu kurma basah. Dan jikalau menghendaki Allah bahawa mengambil ia akan dia daripada ketiadaan kocak, nescaya mengambil ia akan dia. Dan tetapi tiap-tiap sesuatu itu baginya sebab. Allah Ta'ala jadikan dunia ni ada sebab musabab. Boleh je Allah Ta'ala nak turunkan buah tamar tu pergi kat Siti Maryam, tapi Allah Ta'ala tak nak ajar pada makhluk. Kena rajin berusaha. Dan lagi sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang, dan ketahui olehmu dengan bahawasanya sekalian umat, yakni sekalian makhluk, jikalau berhimpun sekalian mereka itu atas bahawa memberi manfaat mereka itu akan dikau dengan suatu, yakni daripada kebajikan, tiada dapat memberi manfaat mereka itu akan dikau, melainkan dengan sesuatu. Sungguhnya telah disuruh ke di surat sini, di surat tu ditulis, telah disurat akan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau, yakni pada ilmunya, ditakdirkanlah, atau pada lauh mahfuz. Dan jikalau berhimpun mereka itu atas bahawa memberi mudarat mereka itu akan dikau dengan sesuatu, nescaya tiada dapat memberi mudarat mereka itu akan dikau, melainkan dengan sesuatu yang telah disurat, ditulis akan dia oleh Allah Ta'ala atas engkau. Siapa-siapa tak boleh memberi manfaat mudarat, melainkan ada dalam takdir Allah Ta'ala. Dan seperti firman Allah Ta'ala, artinya lebih kurang,
dan jika menyentuh akan dikau Allah Ta'ala dengan mudarat, maka tiada yang membukakan baginya menyelamatkan dia melainkan ia jua, dan jika menghendaki ia akan dikau dengan kebajikan, maka tiada ada yang menolakkan bagi kurnianya. Tak ada yang menolakkan, hanya Allah Ta'ala. Maka apabila berkehendak seorang memberi mudarat akan dikau dengan barang yang tiada disurat akan dia atas kamu, menolakkan dia Allah Ta'ala daripada engkau dan memalingkan dia daripada kehendaknya. Dan demikian itu menyungguh-nyungguh atas suruh kita bertawakul, berserah dan berpegang atas Allah Ta'ala pada sekalian pekerjaan, dan disuruh berpaling daripada barang yang lainnya. Usaha dan tawakul. Tawakul tu berserah. Bukan bertawakul tu kita tak berusaha langsung. Bawa kereta pergi masjid, tinggal kunci dalam kereta. Bawa motor pergi masjid, tinggal kunci. Ingat ni kampung zaman 60-an, 70-an. Barangkali mungkin selamat. Sekarang tak boleh. Dah berkunci kereta pun isi orang, lagi kan letak kunci macam tu. Pencuri pun macam bela. Ni betul ke kunci ni? Memang dia bagi. Dia nak curi pun macam betul ke ni ke perangkap ni? Takut aku kata. Jadi yang namanya bertawakul tu, kita kunci kereta, tarik kunci kereta tu, simpan dalam kocek, dalam hati, Allah yang menjaga kereta aku, bukan kunci. Itu baru betul bertawakul. Itu tahap tawakul yang paling bagus, yang paling baik. Kalau tak dapat nak berusaha, keretanya tak boleh nak kunci, ataupun tingkapnya rosak kan, dah cubalah sedaya upaya, dah kunci apa semua, tingkap rosak, dah tak boleh naik, maka nak sembahyang sekejap, tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu pun tawakul juga. Tapi tahap yang kedua, bawah, yang paling tinggi usaha dan tawakul. Tawakal Ustaz, tawakul. Nak tawakal boleh juga. Tawakul maknanya berserah kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukuplah kadar ni beberapa perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.